recording. Ya, okay. So, selamat pagi. So, hari ini memanglah I nak ambil satu peluang untuk interview kita punya eagle manager yang baru. So, eagle manager yang baru daripada Chi. So, okay. So, sangat excited. Betul tak? So, lepas tu, okay. Okay, masuk lagi. Ya. Yeah. So, okay. Sekejap sebab I sekarang nak mute sebab ada yang lain. Okay. So, lepas tu kita tengok. So, hari ini, okay. Kau team. So, memang Eagle Manager Chi dengan Senior Eagle Manager Chi dengan Senior Eagle Manager Kimi. So, hari ini kita memang nak interview dengan mereka. So, kenapa? Sebab actually nak ambil peluang ini sebab Eagle Manager, Senior Eagle Manager Chi dan Kimi baru capai Eagle Manager. So, okay. So, I nak tanya, so sebelum Senior Eagle Manager Chi you join Forever Living, Anda kerja sebagai satu buah syarikat eksekutif. Boleh cerita dengan latar belakang anda tak? Boleh. Okay, sebelum kita start, saya nak mengucapkan terima kasih kepada CPM, kita punya PCM Jackie, and dengan welcome semua meluangkan masa untuk datang ke kita punya program hari ini untuk interview lah. So, okay, sedikit sebanyak latar belakang. Saya sebenarnya masih bekerja. So, saya buat Forever secara part-time. So saya masih bekerja sebagai seorang maksudnya orang kata bekerja di korporat. Maksudnya di sebuah korporat yang agak besar lah kalau dekat Malaysia. So I dekat sini I tak nak mention nama, tapi kalau dia boleh kira sebuah syarikat yang agak besar yang mempunyai pekerja yang lebih daripada 10,000 orang. So 10,000 orang. Yeah. 10,000 orang. So itu adalah memang satu syarikat yang kuat jugalah, yang strong lah. So itu adalah sedikit sebanyak saya punya latar belakang lah. Kimi? Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi. Senior Eagle Manager Kimi. So Kimi actually adalah seorang PhD doktor. So, okay, kita sangat-sangat bertuah sebab boleh interview dengan dia. So, Dr. Kimi, so boleh share dengan kita tak anda latar belakang kerja anda? Terima kasih PCM Jackie. Okay, pertamanya saya kena menjelaskan bahawa walaupun saya dipanggil doktor, tapi saya bukan doktor perubatan ya. Yang ini dipanggil doktor falsafah. Itulah PhD. So sebelum saya join Forever, saya merupakan penyelidik dan pensyarah di sebuah universiti awam. Tapi sekarang ni saya tengah bekerja sebagai pensyarah di sebuah universiti swasta. Institusi swasta ini agak besar juga di Malaysia pun agak terkenal lah, dan pada masa kini saya ada satu pos pada peringkat kurus lah kat universiti itu. Itulah sedikit sebanyak latar belakang saya. Okay, so nak tanya dengan Dr. Kimi, sebab apa? Sebab anda adalah sebagai pensyarah, okay, sebagai doktor, tapi Forever Living dia adalah satu bisnes yang kita panggil sales. So sebelum ini anda pernah buat pernah buat bisnes tak? Bisnes sebelum ni adalah sikit pengalaman dalam bisnes, tapi bukan bisnes MLM, bisnes konvensional yang lain memang ada. Tapi sales ni kalau sebelum ni saya kan saya penyelidik, pensyarah, lepas tu satu lagi pekerjaan saya adalah sebagai trainer. So sebagai trainer saya kena cari bisnes juga. So memanglah ada sikit pengalaman dalam ni. Dan saya boleh kata Forever adalah first MLM business saya. Dan lepas saya
perkenalan dengan Forever, pertamanya saya try produk dia dulu. Lepas saya try produk dia, saya rasa saya convinced dengan produk ini, memang bagus produk ini. Lepas tu saya start business. That's how I got into business ni. So lepas saya faham dengan sistem Forever tu, saya lagi suka dengan Forever. Oh, so bermakna memang tak ada pengalaman dengan MLM business before lah. Tak ada. How about kita Ci, sebab apa? Sebab you pernah buat apa MLM tak? Atau pernah buat dengan tentang business apa tak? Saya kalau nak cerita, saya pernah buat bisnes tapi bukan MLM. Sebab saya jenis orang yang suka buat bisnes, sebab walaupun saya kerja dekat corporate, sebab dah banyak pengalaman tengok politik dekat office, ada saya selalu kata, walaupun hari ini anda title anda CEO ataupun general manager, tak semestinya anda masih berpegang kepada title itu esok. So anda boleh dibuang ataupun diberhentikan dalam masa 24 jam. Sebab dalam corporate yang besar, bos sangat-sangat kaya. Dia tak kisah nak bagi nak ganti rugi 6 bulan ataupun 12 bulan gaji. Dia tak kisah. So mungkin kalau dia tak suka anda ataupun CEO ataupun siapa-siapa tu tak perform, dia nak berhentikan, dia boleh buat macam tu. Sebab dia kaya, dia boleh just bagi duit. So that's why sebelum I start daripada buat MLM ataupun buat Forever Living, I dah pernah buat melabur dalam bisnes lain. So I rasa ini adalah apa bisnes you labur? Boleh I rasa hari ini adalah kali pertama saya share saya punya pengalaman untuk buat bisnes. Kita sangat bertua, boleh dengan tiga manager sharing. Sebab I masih ingat lagi pada tahun 2009, masa saya masih kerja lagi. Okay, masa tu I belum kahwin, masih single. So I dengan kawan saya, kita start satu online business. Kita buka online business namanya Shop Malaysia. So masa tu kita buat macam, kalau contohnya masa tu I rasa belum ada lagi Lazada kan. Belum lagi ada Lazada. Kalau Taobao tu adalah dekat China, tapi dekat Malaysia tak ada Lazada lagi. So kita buka satu online store di mana kita jual produk buatan Malaysia. So kita punya target market adalah untuk ekspor segala barangan buatan Malaysia untuk ke negeri luar. Itu adalah mengapa saya buat bisnes tu, sebab dia merupakan masa tu online kan, baru start, dan dia ada potensi yang sangat-sangat tinggi. Sebab dia 24 jam sehari, so dia tak perlu cuti. Dia tak ada COVID-19 semua, tak ada. So maksudnya online lah, online shopping. Tapi masa tu business model kita adalah dia lain sikit daripada Lazada. Maksudnya sekarang ni Lazada orang datang, dia buka kedai, lepas tu dia direct buat jual dekat Lazada. Tapi masa tu kita punya business model adalah kita sebagai supermarket yang besar, kita ambil barang orang lain dan kita jual. So kita perlu simpan stok. Dan masa tu technical support tu agak challenging, sebab walaupun dia glamour lah untuk kita buat online business dan boleh jadi kaya kalau model business tu betul. Tapi kita masa tu kekurangan experience, kekurangan untuk nak run the business. So kita agak bergantung kepada technical support daripada orang lain. Dan ramai ingatkan nak run the internet online shop is one of the investment. Tapi bagi saya yang ada pengalaman dalam bisnes macam ni, investment into online platform bukan sekali, sebab dia punya operating cost sangat-sangat tinggi. You perlu satu technical team yang sangat-sangat kuat, dan benda on internet ni dia selalu bertukar dengan cepat. So dia tak boleh tunggu
sehari ataupun 2 hari. Dia is like instant, you kena buat benda tu. Unless you sangat pandai teknikal, dia macam Jack Ma, dia ada satu team yang sangat-sangat bagus dan dia mampu melabur dengan banyak-banyak duit. For your information, Lazada sampai sekarang pun belum masih rugi lagi. Maksudnya sebab dia masih pakai banyak duit untuk melabur. Dia masih Boleh tahu melabur. tak? Boleh tahu tak, Ci? You labur berapa duit kat dalam ini bisnes lah? Oh, masa tu saya labur dalam lebih kurang dalam 40,000 ke 50,000. 40 hingga 50,000. Itu bukan seorang saja, itu baru sebahagian sebab share dengan kawan kan. So Lebih kita kurang orang nak labur berapa puluh ribu? Kita ada 3 partner masa tu. So kita start dengan lebih kurang 150,000 macam tu lah. So kita start dengan 150,000, then you kena ada semua kita punya katakan komputer, you kena buat photo shooting, you kena buat packaging semualah, semua kena buat. Banyak technical support. So dia bukan mudah. Sebab kalau you buat shopping online mudah, maksudnya orang yang kerja dekat belakang tu, off scene tu, orang dah banyak labur masa untuk buat benda tu supaya you senang untuk shopping. So kalau orang yang buat benda teknikal tu bukan senang. Akhirnya dapat semua modal balik tak? Akhirnya kita orang kata rugilah. Rugilah. So bermakna sekarang hari ini nak buat satu bisnes lah, sekurang-kurangnya pun nak labur berpuluh-puluh ribu, betul tak? Buat bisnes kat lagi. Itu sekurang-kurangnya lah. So how about kita punya Dr. Kimi? So sebab I dengar lah dengan angin kabau dengan lain, dari orang lain. So Ci dengan Dr. Kimi memang income makan gaji sangat-sangat tinggi. So income sudah sangat-sangat tinggi. Kenapa anda masih ambil masa untuk start dengan business forever living? Kita nak tanya Dr. Kimi. Macam ni kan. First of all, gaji bukannya tinggi. Itu hanya kabar angin. That's why nama dia kabar angin. tapi macam ni. Saya rasa kan semua orang yang bergaji, dia kena ada satu backup plan. So macam sekarang kan COVID-19. Kan semua orang COVID-19. Okay? Plan B. Plan B, yes. Like a plan B. Kan sekarang macam, for example, sebagai contoh, sekarang kan COVID-19. Dan semua industri ada impact lah kat semua industri, termasuk education, termasuk pendidikan. Macam universiti saya pun ada impact dia juga. So saya rasa kalau tak ada plan B adalah sangat bahaya. So pada mindset saya rasa walaupun tak kira lah kalau you ada satu bisnes ke, 2 bisnes ke, ataupun you bergaji ke, saya rasa backup plan tu adalah sangat penting. Itulah sebab saya start bisnes dulu-dulu sebelum saya start MLM ataupun Forever. Lepas tu sekarang I buat Forever lah sebagai my backup plan. Lepas tu saya pun rasa Forever ni reward system dia adalah sangat fair. Kita tahulah kalau orang yang berpendidikan tinggi macam saya biasanya cerewet kan. So kalau orang yang cerewet memang pergi kaji sini, kaji tu, kaji ini sebelum buat keputusan untuk start satu business, memang kaji betul-betul dulu. So pada saya, lepas saya bukannya macam Datuk Desmond kita yang dia dah buat satu thesis kat MLM. Saya memang tak ada thesis kat MLM. Tapi dengan merujuk kepada thesis satu, lepas tu saya try to faham semua MLM business yang lain. Dan saya memang rasa Forever is the right platform. Macam kita mengajar, macam saya mengajar, saya pun sentiasa bagi tahu student saya, kalau you nak buat homework ke, kalau you nak buat project ke, you kena make sure the platform is correct. And that's why I start with Forever. So bermakna walaupun kita punya gaji yang tinggi, tak kira berapa tinggi, tapi kita mesti nak ada satu kita panggil plan B lah. So kita tak boleh harap dengan satu income saja. Seperti Dr. Kimi bagi tahu, so COVID-19 ini kalau datang memang efek semua bisnes, betul tak?
Betul? Ya. So okay, kat sini memang nak tanya lah. So Dr. Kimi apa pandangan kepada anda kepada MLM? Sebab apa? Sebab especially high education, kita ada banyak high education friends dia rasa MLM business adalah satu business yang kita panggil low class, atau bisnes ini yang memang bagi orang yang kurang education. Okay, pada saya lah, sebab I memang start dengan bisnes dulu, bisnes lain lah. So pada saya, forever is just another business. Ini just sebagai satu bisnes lain. Sebenarnya pada mula-mulanya, sebelum saya come into contact dengan Forever, I thought Forever dia macam piramid tau. Tapi lepas saya kaji sistem dia, saya fahamlah ini bukan piramid, tapi sebagai satu bisnes yang betul-betul, it's just another business model. Maksudnya business model yang lain lah. So, saya tak pernah pantang rendah pun pada MLM sebab pada saya, ia merupakan satu bisnes yang orang kata fair, lepas tu adil, and dia bukannya nak orang kata tipu orang. Dia tak tipu orang pun. Tambahan pula, produk dia adalah sangat bagus. So pada saya, kalau you kata orang educated tinggi memandang rendah, saya rasa tak ada pun sebab ada kawan-kawan saya yang macam PhD juga merupakan fans Forever. So saya rasa yang ini bergantung pada orang yang explain kat prospek. So kalau you boleh explain kat prospek you, tak kira lah education level dia orang macam mana, kalau you boleh properly explain, orang memang tak akan misunderstand business ni. So it actually bergantung pada macam mana you introduce business tu kepada prospect you. So tak kira lah education level dia macam mana. So how about kita punya Chi, okay, what is pandangan kepada MLM? Because anda kerja sebagai eksekutif satu buah syarikat listed company. Okey, macam ni. Saya pada pandangan saya setuju dengan Kimi sebab kita, I rasa kalau seseorang tu dia nak pandang rendah kepada MLM, dia tak kira siapa dia. Walaupun dia kerja sebagai kerani, dia kerja sebagai runner, dia boleh, kalau dia tak nak, dia boleh juga pandang rendah kepada MLM. So bagi kita, I rasa communication dengan you punya friend bila you nak bincang pasal business. So kita kena ada satu kefahaman MLM itu merupakan juga satu bisnes. Sebab tak kisah bisnes tu dia tak ada kisah macam mana MLM ke, you nak buat corporate ke, you nak melabu apa ke, dia tetap satu bisnes. So you kena ada mindset di mana sebelum anda buka mulut dengan orang lain tu, sendiri kena percaya dulu. Kalau sendiri itu tidak percaya, so you akan dalam mindset you akan set satu orang kata dah Prejudice. You buka mulut tu, you dah akan takut orang tu reject you. So sebenarnya kalau sendiri tak reject you, sendiri kena terima dulu. Kalau sendiri tak terima, so I rasa orang yang lebih educated tu dia lagi rela untuk bagi masa untuk you explain. Sebab kalau you explain tu ada point, dia boleh terima. Itulah kalau nak tambah sikit lah. Kalau you nak cakap dengan, tak kira lah dengan siapa, orang yang berpendidikan ke, orang yang kurang berpendidikan ke, you kena make sure point yang you ceritakan apabila, for example, kalau you nak jelaskan fungsi satu produk tu, you kena make sure fakta-fakta you bagi tu memang betul. Jangan bagilah fakta-fakta yang tak betul. Especially kalau you bercakap dengan orang yang berpendidikan, mereka memang nak fakta juga. Dia nak fakta yang betul-betul ada proof. So kalau you nak cerita ini, nak goreng, memang tak boleh nak goreng lah. So you kena make sure fakta itu ada. So pada saya, kalau you boleh melakukan bisnes ni, walaupun bisnes di MLM, kalau you boleh melakukannya secara profesional, memang semua orang boleh terima saja. Because kita ada banyak yang FBO, dia mula buat, especially kita bagi tahu kat sini adalah, so ada yang ada tanya bagi tahu sebab dia adalah
I mean income tinggi, lepas tu high education. So lepas tu dia nak cari kawan dia rasa dia dia nak jumpa kawan, dia susah nak cakap. Dia rasa sangat-sangat segan. Kenapa nak kena segan? Yalah, kenapa nak segan? Sebab you Sebab I apa? rasa Sebab dia rasa income tinggi. So I mean especially kalau nak cerita dengan dia nak bagi back, I mean nak rendahkan diri, dia rasa sangat susah. Sebab dia rasa jual produk ini nak jual produk ini dia rasa sangat malu. Then it is kalau you berasa you nak jual produk, memang mungkinlah you akan rasa segan. Tapi pada saya lah, kalau cara saya buat bisnes ni, I don't see it as selling tau. I see it as sharing. Sharing, betul. Berkongsi maklumat dan berkongsi fungsi-fungsi produk yang bagus dengan kawan-kawan. So pada saya tak ada stres lah, sebab I bukannya nak jual produk, tapi I nak share dengan kawan-kawan saya betapa bagusnya produk ini ataupun betapa bagusnya bisnes ni. So it's actually here your mindset. So tak payah nak rasa segan. You just change your mindset, turn it into sharing. So, I kat sini adalah satu record adalah bisnes ini kepada Ci dan Dr. Kimi bagi tahu bisnes ini just a sharing saja. Jangan rasa bisnes ini kita nak jual barang untuk bagi kawan. Kalau kita rasa nak jual bagi barang untuk kawan, kita rasa ada pressure, betul tak? So kalau kita buat sebagai natural, we are sharing the product and sharing the business. You nak atau tak nak terpulang kepada you. Jangan bagi diri sendiri ada satu pressure, betul tak? Okay. So nak tanya juga kita Ci. So you buat business ini ada apa cabaran tak? Any facing challenge in this business? Mana Jackie ada bisnes yang tak ada challenge Ada bisnes yang tak ada cabaran. So what is your challenge? Saya rasa sampai sekarang itu sampai hari ini saya tak jumpa satu perniagaan yang tak ada cabaran. Walaupun kerja pun ada cabaran. Kan, cabaran untuk cabaran dengan bos, cabaran dengan pekerja semua ada cabaran. So bagi saya senang dia dekat Forever. Cabaran dia orang bagi saya, I think especially untuk orang yang baru, cabaran dia adalah sebab orang fobia dengan MLM. Ada persepsi ataupun konsep yang salah terhadap MLM. Sebab dekat luar, ada banyak syarikat MLM yang tak betul. Dia adalah scam, dia main jenis piramid untuk berlabur dengan duit yang banyak dan biasanya kata tak perlu buat apa-apa, lepas tu boleh untung banyak. Itu yang buat orang takut. Itu yang menyebabkan orang fobia dekat MLM. Tapi sebenarnya sebab yang bagi saya, kalau you nak buat satu bisnes tu, cabaran tu you mesti bagi orang, contohnya you nak buat cari business partner. You kena dia join tak join itu terpulang kepada dia. Yang penting macam mana you explain dekat dia. What is the business model? Itu adalah sangat-sangat penting. So kalau dia tak faham business model, dia tak akan buy your idea. So bagi saya cabaran yang besar tu adalah you kena explain dengan detail what is the business model. So you jangan, of course, kalau sebab I cakap tadi kan, orang fobia dengan MLM. So bila you share dengan orang tu, you jangan cakap, I ada satu business MLM nak share dengan you. Ataupun you boleh just tukar ayat tu. Saya ada satu business yang sangat bagus, tak share. Itu akan menarik perhatian. Apa business yang bagus yang you nak share tu? So bagi saya, untuk mengatasi cabaran tu adalah sendiri, lepas tu you kena explain dengan detail, dengan bagus. You jangan cakap Forever tu
buat saja lepas tu boleh jadi kaya dengan hari ini join, esok dah jadi kaya. Jadi macam GRT Jurada jadi dengan GRT Datuk Desmond. Itu kalau cakap macam tu, saya pun tak nak dengar. Ya, itu adalah skim cepat kaya. Itu semua tak nak dengar. Yeah. So, Ah. what is the challenge you are facing untuk kita punya Dr. Kimi di Forever Living Business ini? Sebenarnya saya bersetuju dengan Cila. Cabaran adalah sendiri, lepas tu macam mana you explain tu dengan orang. Sebab kebanyakan orang kat luar tu apabila dia dengar term MLM tu dia dah start takut-takut. Macam I dululah sebelum I tahu Forever ni, saya first time dengar Forever, I pun rasa dia piramid. Sebelum saya find out. Luckily dia start dululah. So dia yang explain kat saya. So saya rasa is the mindset lah. It's how you change the mindset of them. Lepas tu of course the first time mula-mula nak ajak keluar tu memang susah sikit. Tapi don't give up. Try again. Lepas tu guna different approach. So biasanya saya share sikit experience saya. So biasanya dengan orang yang reluctant dengan business, saya akan share produk dulu. So you share the product, then you like the product, then we cakap business nanti. Yeah. Kalau kalangan saya, kebanyakan kalau colleague saya pun akanlah berpendidikan jugalah. So dengan mereka memang kena guna cara you try produk dulu. Kalau you pergi je pagi tahu, jom buat bisnes, memang semua akan lari lah. Yeah. Kalau diorang macam Jackie cakap tadi juga, diorang kaji tinggi. So dia bukan nak ada mindset untuk cari bisnes yang lain. So diorang lebih kepada pengguna. So bukannya semua orang ada realization tu dia nak backup plan tau. So kalau orang dah gaji tinggi, macam kalau bos saya ataupun colleague saya yang gaji tinggi, bukannya semua orang nak backup plan. So kalau you pergi je kata I ada satu bisnes MLM yang sangat bagus, memang semua akan lari lah. So biasanya orang macam ni dia orang nak kesihatan. So share produk. So I recall adalah memanglah apa tadi yang senior Eagle Manager Chi bagi tahu apa bisnes pun ada yang cabaran lah. Yang penting hari ini kita change kita punya words, bukan cakap hari ini I nak share satu bisnes MLM bagi you minat ke? So kita we must design kita punya sentence apa yang kita bagi dia tahu hari ini I nak share satu bisnes kepada you. So yang Dr. Kimi bagi tahu adalah memang kalau bukan semua orang ada plan B. Kalau dia tak minat dengan bisnes, kita boleh bagi dia satu kesihatan. Sebab kesihatan semua orang pun nak, betul tak? Especially sekarang COVID-19. Everyone need healthy life. Healthy life, betul tak? So I kat sini I pun tahu Chi dengan Dr. Kimi mereka adalah memang selalu jalan dengan Forever Living Clean Night. Memang so that's why walaupun you tengok mereka punya umur kita sudah 4 series, tapi you tengok Senior Eagle Manager Chi dengan Dr. Kimi muka seperti umur 20 lebih saja. Boleh share dengan itu produk Clean Night dah. Clean Night? What is the experience? Yes. Clean Night lah. Okay, Clean Night. How did I start Clean Night? Anyway, Jackie, tak payahlah panggil saya Dr. Kimi, panggil je Kimi. Dr. Kimi. Tak apa. Macam kat sekolah. Macam kat sekolah. I memang student, so memang bagus. Adalah Clean Night pada saya, the first product yang convince saya dengan Forever adalah Clean Night. And actually banyak customer saya dengan business partner saya, the first product they try is Clean Night. Sebab Clean Night pada saya merupakan satu detox set yang betul-betul membantu kesihatan badan. Dan you akan nampak kesan yang ketara pada badan tau. Macam dulu, macam saya lepas bersalin dengan anak pertama saya overweight. 1 tahun pun tak turun-turun.
Tu clean night dengan pada masa itu clean and lean kan. Clean night dengan yang 30 hari lean tu yang membantu saya kurangkan weight saya. Sampai sekarang lah, maintain sampai sekarang. Lepas tu setiap tahun saya memang akan guna clean night 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali. Maksudnya saya akan buat once every half a year. Sebab saya memang rasa sebab macam saya kan, saya kerja kat luar, saya hari-hari kerja kat luar, lepas tu lunch, sometimes breakfast I akan makan kat luar sebab dah tak sempat nak prepare kat rumah. So pada saya, I dah makan banyak toksin dalam badan saya tau. So memang akan rasa kalau tak buat clean night, you rasa memang badan you letih, lepas tu macam lah tak bertenaga. Lepas tu saya jenis yang ada kulit sensitif. So kalau I dah start ada toksin, dia memang akan nampak ada rashes kat badan. So apabila buat clean night tu memang akan nampak kesan yang bagus pada badan. Saya rasa clean night is one of the, how I say the best composite that I like lah. Among all the Forever products. Lepas tu dalam clean night tu, you akan dapat try semua produk yang saya rasa the basic product, the basic supplements yang semua orang kena guna. Ya. Okay, saya rasa pun terpengaruh ataupun terharu dengan produk Clean Night. Actually Clean Night is my first I try juga. Sebab bagi saya, I rasa Jackie tahulah dulu pun agak badan saya agak besar, agak orang kata overweight jugalah. Sebab saya berat badan saya pernah mencecah dalam 80 kilo masa tu. Wah, 80 kilo. Betul, 80 kilo. So sejak saya buat Clean Night, I tak pernah berhenti. Sejak saya join Forever, I tak pernah miss. Setiap tahun saya pun buat at least 2 kali sebab kita buat sama. Then sekarang saya punya berat badan adalah dalam sekitar 65 hingga 66. So itu adalah berat badan saya masa saya form 2. Saya form 2 berat badan saya 70. So sebenarnya sekarang ni I lebih ringan daripada masa I form 2. So bagi saya Clean Night adalah produk yang paling hebat, yang paling senang kita untuk convince orang. Sebab especially dekat Malaysia. Sebab kita ada banyak makanan yang sedap. Kita akan ada rendang, kita ada sate, kita ada kambing, macam-macam. So I tak jumpa orang Malaysia yang tak cukup makanan lagi. Mungkin tu bukan tak cukup lah. Malnutrition. I tak nampak orang Malaysia yang malnutrition, yang kurang nutrisi. Yang kebanyakan saya jumpa tu banyak orang yang ada masalah berat badan. So I rasa Clean Night is the best, yang paling potensi. Yes. Sebab Clean Night memang Kira memang akan nampak kesan yang ketara. So kalau you nak explain kat orang, pada saya kalau you nak minta orang tu minum aloe vera gel, kalau orang tu ketekut tak nak minum, mungkin orang tu tak nampak kesan tau. Tapi kalau orang tu ikut Clean Night, memang dia akan nampak kesannya. Lepas tu tak payah nak explain banyak-banyak. Biar dia experience sendiri dan dia tahu dah. Yes. That's why kita buat Forever Living business ini, we must try the product. So we can share with other people. Never try the product, kita memang tak boleh share dengan business ini bagi orang, betul tak? So I tahu since 2015, sampai 2020, so sudah 6 tahun berturut-turut untuk capai senior Eagle Manager. So memang kat sini Senior Eagle Manager dengan Kimi memang dapat kesihatan. So kita pun nak tengok Forever Living give you any sudah bagi apa travel bagi anda pergi jalan-jalan tak? Or you go anyway for Forever Living, so you can share with us. Yeah, because we know Eagle Manager syarikat Forever bagi kita pergi banyak tempat. Kita boleh nak share screen sekejap ya, sebab kita ada slide yang simple untuk tunjuk untuk kita semua. Boleh nampak slide? Ya, boleh nampak. Okay. Bagi saya ini Forever Living Product Eagle Manager Program. So I joined
2000 no. Tahun ni dah masuk tahun ke-8. So maksudnya Forever Living start Eagle Manager program dalam masa 2012. So I dapat Eagle Manager dalam tahun 2015. Okay, maksudnya kita dah mencapai since 2014 lah. So kali ni adalah kali ke-6. So buat Eagle Manager ni, Forever Living dah banyak bagi kita travel. The first place I dengan Forever Living, the first year kita capai adalah pergi satu tempat yang nama dia Cancun. Walaupun saya dengan Kimi, I rasa kita geografi itu agak bagus, tapi kita tak pernah dengar lagi tempat. So kita rasa juga kita tak, geografi kita okey, tapi tak pernah dengar juga lah Cancun. Okay, sangat excited masa tu. Kita tak pernah pergi satu tempat yang, ini adalah first country yang I travel paling jauh lah. Betul kan? Cancun yang paling jauh. Okay, 30 jam kita naik flight. Okay. Itu pun kali pertama saya jumpa dengan kita punya founder, Dr. Rexmond. Dan pertama kali ambil gambar dengan dia, memang rasa agak sangat-sangat petua. So, and then kita sempat juga lepas pergi Cancun dekat ni, Mexico. And then kita buat program juga sebab masa tu dengan Sifu Datuk Desmond, dia bawa kita pergi melawat HQ dekat Phoenix dan jumpa dengan kali kedua saya jumpa sebab lepas Eagle Manager kita pergi Phoenix kan. So first time jumpa Datuk Dr. Rex dekat Cancun, second time dekat office dia. Dan masa tu sangat orang kata excited lah, and then tak sangka dia ajak kita masuk office dia dan dia minta kita duduk dekat tempat dia. Cool. So dah 10 tahun kerja dekat corporate, sampai sekarang 20 tahun kerja dekat corporate, tak pernah duduk lagi meja dekat tempat bos lagi lah. Ini adalah pertama kali kita duduk dekat tempat bos kita, Forever Living. Ya, tak nak bagi tahu kat sini sorry ya Cik. So Forever Living boss dia adalah 400 richest man di USA. So dan Forever Rexmond dia memang adalah bisnes yang paling besar, private company yang paling besar kat Arizona. Ya. So itu kita pun rasa orang kata terharu lah. Dan dia ajak kita melawat office dia, suruh duduk atas kerusi dia dan macam jadi bos untuk kita rasa jadi bos forever. Walaupun kita bukan, sebab kita masa tu forever business owner, tapi dia bagi satu orang kata satu feel. Appreciate satu feel di mana semua FBO tu adalah business owner dan kita adalah sebagai shareholder kepada syarikat. So kita rasa memang syukur. Yeah. Dan lepas tu kita berpeluang juga, saya dengan Kimi, kita pergi melawat Disneyland masa tu. Itu adalah tahun pertama kita mencapai. Okay, and then seterusnya tahun kedua 2016 kita mencapai juga Eagle Manager dan kita diajak sponsor by company syarikat ke Greece. Masa tu Costa Navarino. Sekali lagi pun kita pun tak tahu Costa Navarino dekat mana. Kita tahu Greece lah. Kita, to be frank, kita tahu Greece dekat mana, tapi kita tak tahu Costa Navarino tu dekat mana. Dia sebenarnya sebuah pulau dekat Greece. Sebuah pulau yang sangat-sangat cantik. Okey, ini adalah gambar masa dekat Greece. Yang gambar yang sebelah kiri tu, yang you nampak tu adalah dekat Athens. Athens. Nama dia Parthenon. Dia merupakan satu tempat orang kata yang full of history, yang I rasa semua orang kalau ada peluang dia kena pergi melawat. Sebab Athens, Parthenon ni adalah sejarah sejarah Eropah bermula. Satu tamadun yang agak-agak hebat masa zaman dulu. Okey, ini adalah
you boleh nampak kita register masa kita sampai dekat Costa Navarino, and then dengan Adam May, Kimi dengan Adam May. Adam May merupakan seorang leader yang hebat, dia daripada UK. Okay, alright, ini adalah tahun 2016 dan seterusnya tahun 2017, Rock the Boat. Rock the Boat adalah sangat-sangat excited. Rock the Boat. And saya dan Kimi dan kita sebenarnya kita tak pernah plan pun kita nak pergi naik cruise yang mewah macam ni, Freedom of the Sea. So this is the first time kita experience macam mana betapa mewahnya naik cruise. Sebab selalu kalau tengok surat khabar, kalau tengok TV, cuma orang yang kaya raya, cuma orang yang jutawan yang berpeluang pergi melawat. Rasa dekat sini pun kita ada banyak leader dekat sini yang join kita sekali. Kita naik cruise Rock the Boat. Yang paling hebatnya, Rock the Boat ni bukan dekat atas kapal saja, tapi kapal ni membawa kita melancong ke 3 negara. So kita naik daripada Barcelona, and then kita berhenti dekat Monte Carlo dan sampai ke Rome, and then pusing balik ke Barcelona. So itu adalah satu pengalaman yang amat-amat best. Sangat-sangat best. Okay. Ini adalah sedikit sebanyak gambar yang masa kita pergi Rock the Boat. So kalau you boleh nampak, masa tu Kak Laila ada, kita dinner dekat cruise tu. Dinner dekat cruise, saya nak bagi tahu tu, you order satu kan, dia bagi 10. Memang dia nak bagi you makan kan macam orang jutawan lah, cara how they rich and famous dia enjoy the life. So this is very very unforgettable. Dan kita juga berpeluang melawat Monte Carlo, yang tengok orang punya kapal kan dekat belakang kan. So kita pun hasrat untuk mungkin satu hari kita boleh beli satu kapal kan. Lepas tu kapal sendiri dan kita boleh. Pasti boleh di Forever. Okey, kalau kita nak ajak kita punya partner dekat sini, sama-sama Pantai Barat manager semua, kita pergi naik cruise naik kapal bersama-sama. Naik punya kapal. Betul. Lepas tu kita pergi melawat Itali juga dekat Rome. Boleh nampak dekat sini ada Colosseum. Dan sebelah kanan ni nampak kalau siapa yang peminat bola kan, you mesti tidak rasa Camp Nou ni. Tidak rasa asing dengan Camp Nou ni. Camp Nou ni adalah Barcelona punya team. So Lionel Messi, siapa peminat Messi, inilah tempat dia bermain. Okey, tu tempat tu memang kena pergi tengok juga bagi semua kalau ada peminat bola dekat sini. Okey, seterusnya adalah tahun 2018. Kita sekali lagi kita berpeluang untuk melawat kita punya HQ, sebab masa tahun 2018 tu kita ada dekat Phoenix. Eagle Manager Retreat dekat Phoenix. So pada tahun ni pun, ni adalah kali kedua saya melawat HQ. Tapi like this time, 2015 is Dato' Desmond bawa kita. Dia hanya cuma BO Group. Tapi yang pada tahun 2018 tu, dia semua sebab daripada the whole Malaysia punya Eagle Manager, kita berada di situ. Tengok gambar semua. Kita satu family, big family, forever family, mengambil gambar dekat depan tasik yang sangat-sangat cantik. So Pantai Barat Manager yang bagi belum sampai lagi, mesti, sebab kita ada berpulang lagi, tahun ni kita fight, next year kita balik kampung lagi. Kita balik ke HQ kita lagi. So mesti nak capai. And then mesti nak pergi ke kita punya kampung. Kita mesti nak balik kampung, betul tak? Betul. Kita juga berpeluang ambil gambar dengan Dr. Rex. Kita punya Jackie, Haji, Kak Laila sini semua ada dekat sini. And then of course ini adalah orang kata Hall of Fame. So ini yang selalu kalau tengok magazine kan, kita ada banyak bendera dekat sini. So ini kalau datang HQ mesti ambil gambar dekat sini.
Yang dekat sini pula yang gambar atas sebelah kanan tu, ini adalah statue yang baru. Eagle. So tahun ni mesti fight. Kita ada 16 kita baru start Eagle Manager sebulan sahaja. So kita ada lagi 11 bulan untuk kita capai untuk ke HQ balik tahun depan. Okey. Seterusnya, Eagle Manager 2019. Kita ke US juga, tapi kita ke Dallas. Ke Dallas. So itu pun untuk maklumat, kita punya HQ dekat Phoenix, tapi kita punya Aloe Vera America, dia dekat Dallas, dia dekat Texas. So kita pun berpeluang juga melawat kita punya kilang. Kilang dekat Aloe Vera. Ladang Aloe Vera. Dengan ladang. So ini adalah tempat kita buat pembotolan botol kuning kita punya aloe vera dekat situ. So kita memang witness macam mana yang aloe vera yang kita minum tu, macam mana dia orang buat packing dekat situ. So it's amazing sebab kita punya factory, kita punya store tu memang besar. So dia ambil masa sejam untuk kita melawat, untuk tengok kita berkilang. Itu pun bukan secara detail, kita cuma jalan saja. Jalan pun dia ambil masa lebih sejam untuk tengok kita punya kilang. And then of course, kita pun berpeluang untuk melawat kita punya Suffolk Ranch. So Suffolk Ranch ni adalah satu, orang kata Dr. Rexmond punya tempat yang dia paling suka. Dia suka Suffolk Ranch ni. So dekat sini kita ada kita pergi melawat orang kata dia punya ladang kuda. Dia buat rodeo show dekat situ. So memang lepas tu kita ada cowboy punya, boleh nampak lah tengok Kak Lela dengan Kak Lela pakai cowboy punya topi. Yang masa tu kita ada party dekat situ. And then kita duduk yang sebelah kanan bawah ni, kita duduk dekat hotel yang sangat-sangat mewah dan sangat-sangat cantik. Nama dia Gaylord. So dekat situ pun kita sangat-sangat enjoy. Sebenarnya yang Eagle Manager Retreat punya trip tu, kita tak pernah kecewa sebab dia merupakan satu reward program yang sangat-sangat bagus. So memang sangat-sangat excited dan kita berharap kita akan mencapai setiap tahun. Memang berbaloi sebab Forever Living semua bagi resort kita adalah 5 star dan 6 star. Memang kita mesti nak fight Eagle Manager, betul tak? Betul. Mesti. Itu mesti nak fight, mesti nak capai setiap tahun. So macam mana nak capai dengan Eagle Manager? Satu bulan nak buat berapa sisi? Satu bulan kalau nak capai Eagle Manager, dia kena 1 tahun tu 720. So kalau kita breakdown tu, maksudnya dia cuma hanya kena buat 60 sesi 1 bulan. 60 sisi saja. 60 sisi. Sudah 2 orang boleh pergi melancong kat USA. Betul. Forever Living sangat bagus. Satu dunia boleh pergi, bukan saja USA. Sebab 1 tahun ni dekat USA, lepas tu next year dia akan pergi dekat tempat lain. So bagi saya, kalau saya punya pengalaman, walaupun kalau you buat dekat corporate ni kan, tak pernah, kalau you buat sales pun, you buat 1 tahun 1 juta, 2 juta pun, dia syarikat takkan bagi treatment macam ni lah. So memang berbaloi kat Forever Living. So pasti kita capai manager memang ada permulaan saja. Kita mesti nak aim setiap tahun pergi ke Eagle Manager. Every month 60 sisi saja. Sangat-sangat senang. So coming next, next. Coming next is ini yang paling latest lah. Ini Bahamas lah. So kita we look forward lah. So ini Bahamas pun naik cruise lah. Ini Bahamas. So Bahamas kat mana? Bahamas dekat ni. Dia dekat Florida. So kita kena fly to Florida dulu. Daripada Florida you naik cruise sampai ke Bahamas. So dia ada di sebelah pantai timur
United States. United States. Okay. So okay, kat sini kita pun dengar memang Chi dengan Kimi yang sharing banyak. Tapi last macam mana kita mindset kita macam mana punya mindset kita nak 6 tahun berturut-turut untuk capai ke Eagle Manager atau Senior Eagle Manager. Boleh bagi kita tips tak? Last tips bagi kita. Mindset. How to every year 6 years continuously become the Senior Eagle Manager. It's an amazing achievers. Okay, macam ni. Sebab kita corporate, kita orang corporate. So, maksudnya setiap tahun tu, rasa bukan saja corporate, walaupun syarikat yang kecil, dia kena set KPI. Dia kena ada KPI yang sangat-sangat, orang kata sangat-sangat clear. So maksudnya setiap tahun you kena tahu apa yang kena buat, yang apa yang diperlukan untuk kita mencapai. So bagi saya KPI itu merupakan satu roadmap. So kalau you tak ada roadmap tu, you tak ada set KPI, you tak ada niat nak mencapai, you tak akan capai. You tak akan capai. So bagi saya yang paling penting adalah you kena set mindset kena betul, lepas tu you kena KPI, put in writing, and then you monitor setiap bulan. Yeah. Itu adalah cara orang corporate buat. So setiap bulan setiap satu tahun kita nak capai Eagle Manager, setiap bulan kita nak capai 60 cc, so kita boleh checking. So memang takkan lari daripada kita punya KPI pada tak? Betul. Yeah. So lepas tu yang satu lagi is disiplin lah. So you kena ada disiplin yang sangat kuat. So disiplin tu actually start daripada why. So bila you ada why and then you set your KPI dan berdisiplin. So itu adalah satu, orang kata satu cara yang paling basic untuk you capai. Yeah. So nak ada disiplin, tak mesti ada KPI kat Forever Living. Sebab sekarang adalah sudah bulan 6. Kita masih ada 6 bulan lagi untuk akhirkan tahun 2020, betul tak? So kita mesti nak ada KPI kita. Masih ada 6 bulan lagi bagi kita fight lagi, betul tak? Ya. Betul. So kat sini Senior Eagle Manager Kimi, apa nak bagi kita tips? Ada tak? Pada saya is the focus. Maksudnya, you ada satu goal, you kena fokus pada goal. Lepas tu ada banyak cara untuk mencapai goal kan? So, pada saya kalau satu cara itu tak sampai, you kena tukar cara. So cara itu kena fleksibel tapi goal tu kena fokus dan tentu. Yeah. So Kimi bagi tahu kita mesti nak fokus. Cara memang capai kita punya maklumat, kita punya goal ada banyak. Tapi kalau tak dapat capai, minta tolong daripada sifu upline kita, betul tak? So bukan duduk kat rumah duduk saja, betul tak? So mesti nak minta tolong, betul tak? Yep. So memang hari ini kita punya interview kita sangat bersyukurlah sebab kita boleh dapat interview dengan Senior Eagle Manager Chi dan Kimi. So kat sini nak ada apa nak tanya tak? So kalau apa nak tanya, kita boleh tulis kat sini, boleh tanya. So CBM Laila ada tulis, di mana ada Sifu Chi, di situ ada Kak Laila dan Kak Laila. Ya, sangat berbaloi. Yes. So, sebab kita dekat Forever, kita bukan seorang. Kita adalah teamwork. We work as a team. Betul tak? So, team win the championship. Ya. So, so kalau memang tak ada apa soalan nak tanya, so kita memang sangat bersyukur. So 2021 please continue and capai the Senior Eagle Manager kepada kita punya Senior Eagle Manager Chi dan Kimi. So jumpa anda di puncak kejayaan.
Thank you very much. Okay, thank you. See you at the top. Thank See you at the you. top. Okay, Bye. bye. Good night. Good night. Okay. Dah, habis dah.